Kita akan cakap sedikit tentang soal poligami. 6 soalan apa yang patut suami bertanya dengan diri sendiri sekiranya mereka bercadang untuk kahwin lagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I'm back. Muhammad Syahriman bin Cedris, rakal motivator anda, dan kita akan cakap sedikit tentang soal poligami. So kalau cakap tentang soal poligami ni kan, macam-macam yang datang dalam fikiran tu. Pendapat berbeza, ada yang bercakap tentang emosi, ada yang bercakap tentang persepsi, ada yang bercakap tentang fakta, ada yang bercakap tentang dalil. So macam-macam perkara yang akan dibincangkan tentang soal poligami. So, 6 soalan apa yang patut suami bertanya dengan diri sendiri sekiranya mereka bercadang untuk kahwin lagi, tambah keluarga, poligami. Okey, so ini dalam konteks pemikiran kita. Apa soalan-soalan yang patut setiap lelaki bertanya dengan diri sendiri dan jawab sendiri. Sebab ada satu perkara yang belum baca, sangat-sangat mendatangkan satu impak yang sangat-sangat negatif bila mana belum baca begini. Ada satu komen dan banyak-banyak perbincangan, perdebatan berkaitan tentang soal yang ini antara poligami dan scam poligami. Poligami itu jelas, betul? Poligami itu jelas. Jangan dipertikaikan tentang soal poligami. Itu dah memang termaktub dalam Quran, dah jelas tentang poligami. Baik-baik. Right. So yang kita bercakap tentang sekarang tentang scam poligami. Dan jika isteri tidak setuju sekalipun, jika hakim melihat si suami menepati rukun dan syarat nikah yang ditetapkan, maka hakim boleh meluluskan permohonan poligami tersebut. Justru timbul persoalan bagaimana wujudnya skam poligami ini di saat enakmen undang-undang sebegini adil. Apa yang dimanipulasi dalam skam poligami ini? Adakah ia melibatkan suami yang tidak bertanggungjawab yang mengetahui mereka tidak akan melepasi syarat-syarat berpoligami? Kita tahu tentang perdebatan Monadin, kita tahu tentang perdebatan dalam posting-posting yang berbeza, Ustaz Abu Miskat contohnya. So ada banyak perdebatan tentang soal ini. So malah satu komen yang belum baca sangat-sangat negatif impactnya. Komennya begini. Dah selalu makan ikan kembung. Katanya begini, dah selalu makan ikan kembung, sesekali nak juga merasa makan ikan jenahak. Na'udzubillah min zalik. Bukan soal kembung dengan jenak, tapi soal hadis sekarang ni, kalau kita fikirkan dah selalu makan ikan kembung, diumpamakan bahawasanya isteri yang tua itu atau isteri pertama itu ikan kembung dan isteri baru itu sebagai ikan jenahak. Kenapa diumpamakan isteri baru itu sebagai ikan jenahak? Kenapa diumpamakan isteri yang lama itu, yang pertama itu sebagai ikan kembung? Nampak kan? Dia meletakkan value yang berbeza antara isteri pertama dengan isteri yang kedua. Ini pemikiran, kita baca pemikiran dia, betul-betul? Alright. Yang ini tentang soal kefahaman, betul-betul. Bukan tentang poligami itu yang dipertikaikan, tapi tentang pelaksanaan kepada poligami, kemampuan untuk berpoligami, keadilan dalam berpoligami itu sendiri. Itu yang akan kita bincangkan. Topik dia hari ini, kita sebenarnya bukan nak menggalakkan poligami. Cumanya kita nak bercerita tentang hak-hak poligami. Ya, betul. Tak menggalakkan poligami. Tidak sama sekali. Cak suami yang nak kahwin lagi, sila tanya 6 soalan ni. Self coaching kita panggil. Self coaching. Apa soalan-soalannya? Catat. Okey. Dan isteri-isteri pun boleh catat. Kenapa boleh catat? Sebab nanti kan kalau suami yang bercadang begitu, abang cakap elok-elok, abang, ini ada 6 soalan yang saya nak minta abang jawab sendiri. Tak payah jawab depan saya, abang jawab sendiri dan abang fikirkan sendiri. Yang penting jawab mesti dengan hati yang ikhlas, jawab dengan keadilan, bukan jawab dengan nafsu. Okey. Baik, apa itu 6 soalan? Soalan yang pertama, apakah tujuan aku mahu berpoligami? Niat, intention, innama a'malu binniyat. Betul-betul. Sebab tu kena faham soalan yang pertama itu, apa tujuan aku mahu berpoligami? Kenapa nak berpoligami? Nak membantu wanita yang susah ataupun
nak memuaskan nafsu. Kalau nak memuaskan nafsu, itulah yang berlaku scam poligami. Tipu dokumen, tipu alamat, dapat tanda tangan palsu isteri dan sebagainya. Banyak penipuan hanya kerana mahu membolehkan dia berpoligami. Nampak? Dan baru perkahwinan itu akan ada barakahnya, baru perkahwinan itu akan jadi cantik, sebab perkahwinan ataupun poligami sebenarnya boleh menjadi satu tiket dana untuk kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala jika dibuat dengan sebaik-baik mungkin. Jika tidak, maka dia akan jadi satu tiket yang menghantar kita ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita ambil dalam surah An-Nisa ni, Allah ayat 3 Allah jelaskan awal-awal dah, lelaki boleh kahwin 2, 3 atau 4. Tetapi kalau takut berlaku tidak adil, pilih 1. Maksudnya Allah tutup ayat ini dengan pilih 1. Tapi ramai orang tak faham, lelaki boleh kahwin 4. Itu sunnah. Dari segi hukum dia boleh jadi haram. Boleh jadi juga sunat, boleh jadi juga makruh. Jadi banyak hukum berbeza mengikut keadaan. Baik. Soalan yang kedua. Lelaki kena tanya, suami kena tanya dengan diri sendiri. Apa itu soalan yang kedua? Soalan yang kedua adalah, apakah aku mampu untuk membiayai keperluan nafkah fizikal dan batin isteri-isteri ini? Isi, dah kahwin, mampu tak untuk kita biayai nafkah batin dan juga zahirnya? Kalau mampu, maka itu jawapan pada soalan yang kedua adalah ya. Kalau tak mampu, dan angkat tangan serenda awal-awal. Jika tidak, maka dia akan jadi bergantung. Dia akan jadi, lelaki ini bergantung kepada pemberian isteri. Ada lelaki yang berkahwin dengan isteri yang ada status yang baik, profesional, gaji besar. Okay. So bermaksud apa? Bermaksud dia tak perlu nak membiayai lagi nafkah zahir isteri. So ini yang salah. Sebab tanggungjawab kita tetap kekal sama ada kita kahwin 1, 2, 3 ataupun 4. Tapi kerana perkahwinan ini dengan orang yang ada duit, ada status yang baik, maka dia pun tak apalah, aku dah tak biaya kamu sebab kamu dah ada duit SD. Betul tak? Dah salah. Betul-betul. Sebab itu kita nak kena pastikan apakah tujuan aku kahwin dan adakah aku mampu. Kalau mampu, jalan terus. Saleh Yaakob mampu, jalan terus, tak ada salahnya. Ada kawan-kawan kita yang mampu dan dapat berkahwin dengan baik, jalan terus, tak ada masalah kan. Tapi yang tak mampu ini kita nak kena fikir. Orang ini nak kena fikirkan betul-betul. Sama ada aku boleh teruskan ataupun tidak. Jika tak mampu, maka stop terus, buang dalam pemikiran aku tak mampu, campak terus, no poligami sebab aku tak mampu. Boleh? Soalan yang ketiga. Apa soalan yang ketiga? Yang setiap lelaki yang mahu berpoligami ini kena tanya dengan diri sendiri. Soalan yang ketiga, apa itu? Apakah isteri aku akan boleh menerima poligami ini dengan baik dan redha? Ini soalan yang paling catchy, soalan yang paling perlu nak diperhalusi dengan baik-baik. Apakah isteri aku boleh menerima poligami ini dengan baik dan redha? Kenapa? Sebab dia berkait tentang soal iman. Iman itu pada mana? Iman itu pada bibir, iman itu pada hati, iman itu pada perbuatan. Betul-betul? Maka kalau isteri itu tak dapat nak menerima poligami dengan baik, maka lelaki itu akan ada masalah. Maka dia kena tahu, nak kena bijak bagaimana untuk menangani isterinya. Betul-betul. Nak kena bijak untuk mempengaruhi isterinya, nak kena bijak bagaimana untuk meyakinkan isterinya, nak kena bijak bagaimana untuk dia merasionalkan, membuatkan timbulnya redha pada isterinya, dan baru perkahwinan itu akan ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, na'udzubillah min zalik, perkahwinan itu akan jadi haru biru. Takkah haru biru perkahwinan itu menyebabkan kita pening kepala? So kenapa kita nak pening kepala? Betul-betul. Tuan perempuan, apa juga yang kita nak buat sekarang dalam konteks poligami, kita nak kena melihat impaknya. Bukan melihat pada waktu sekarang, tidak. Kalau melihat waktu sekarang ini, maka ramai yang akan kata yang indah, yang cantik, nampak indah sebelum pada merasa kan. Yang kemudian tu yang lebih penting, adakah kita boleh sustain dengan baik? Adakah kita boleh handle cabaran itu dengan baik? Adakah kita boleh meneruskan hubungan yang baik dengan isteri dan anak-anak? Boleh? Anak. Mungkin dia tak dipandang serius kerana tidak wujudnya satu perkataan, simbol untuk mewakilkan perbuatan tersebut. Jadi bila sekarang tiba-tiba keluar perkataan poligami scam, kan perkataan scam itu mungkin agak sensitif kepada sesetengah orang, dan masyarakat mula memberikan masa dan pandangan untuk melihat apa itu scam, apa itu poligami scam, kan. Dan soalan yang keempat,
Okey, penting. Soalan yang keempat yang kita atau lelaki nak kena tanya dengan diri sendiri kalau dia mahu berpoligami adalah bagaimana aku boleh berlaku adil dalam poligami. Apakah keadilan ini boleh diterima oleh isteri-isteri? You see, soal keadilan. Soal keadilan bukan tentang soal kalau kain 4 meter, isteri pertama, maka isteri kedua juga 4 meter. Tidak. Keadilan ini sangat halus. Keadilan ini terletak di sini. Penerimaan isteri atas perbuatan suami, maka itu adalah adil. Kalau isteri boleh menerima, isteri pertama boleh menerima 4 meter, isteri kedua boleh menerima 3 meter, maka isteri kedua kata ini adil, maka tak ada masalah. Walaupun kainnya lagi sedikit, cuma 3 meter, sebab mungkin badannya kecil sedikit. Boleh? Maka itu adalah soal adil. Bukan soal benda yang sama tu, tidak, tapi tentang soal hati. Hati ini yang sukar nak dipengaruhi. Tuan-tuan, puan-puan, tidak mudah untuk kita melenturkan hati isteri. Tak mudah. Jangan ingat semudah-mudahnya kita boleh melenturkan hati isteri. Sebab itu, rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, kita nak kena lihat, adakah keadilan ini boleh diterima dengan baik oleh isteri? Kalau boleh berlaku adil, maka jalan terus. Namun, satu ingatan, kita nak kena ingat, dalam surah An-Nisa ayat 129 yang bermaksud, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Surah An-Nisa ayat 129. Jelas. Tuan-tuan, perempuan, lelaki-lelaki dewasa, wahai lelaki yang mahu berpoligami, yang nak kena tackle dalam soalan yang keempat dia adalah hati isteri. Adakah bila aku 3 hari dekat isteri yang pertama, 4 hari dekat isteri yang kedua, adakah isteri yang pertama boleh terima 4 hari itu? Adakah aku 4 hari dekat isteri pertama, 3 hari dekat isteri yang kedua, maka isteri kedua boleh terima keadaan yang itu? Jika boleh terima, maka itu adil. Jika tak boleh terima, maka nak kena ada perbincangan, nak kena ada mempengaruhi. Balik pada soalan yang kedua. Yang ketiga tadi, apakah isteri aku boleh menerima poligami ini dengan baik? Boleh? Sebab kalau keadilan itu berlaku dengan baik, maka isteri akan dapat terima poligami ini dengan baik. Kalau keadilan itu tidak berlaku dengan baik, maka bagaimana isteri boleh menerima poligami itu dengan baik? Dan jika isteri tak boleh menerima poligami itu dengan baik, tidakkah ini akan mendatangkan satu haru biru dalam rumah tangga? Tidakkah ini akan mendatangkan satu kekacauan, gangguan pada kesihatan mental, pada kesihatan fizikal, pada kita sendiri dalam berpoligami? So kalau itu mendatangkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan, kenapa jadi soalan yang paling akhir sekali, kenapa mahu kita berpoligami? Boleh? Tetapi apa yang sering dipertelagahkan oleh sang sesama isteri, mereka, di mana keadilan dari segi kasih sayang, macam mana pun benda tu rasa terbahagi, tak fair. dan mampukah mereka adil? Dari sudut itu, perempuan tak yakin. Kadang-kadang kemampuan mungkin. Yeah. Jadi apa? Adakah salah kalau wanita tu menolak poligami kerana merasakan saya kenal Tak awak, adil. awak takkan adil. Macam mana tu? Okey, cumanya Ustazah nak sebut macam tadi Era cakap kan, dari segi kasih sayang tak boleh adil. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, dari segi hati ni engkau je yang pegang hati aku. Betul. Jadi Nabi sendiri pun tak dapat nak jaga hati Nabi. Yang mana satu Nabi nak sayang lebihkan semua. Sebab tu fitrah manusia. Alright. Baik, apakah soalan yang kelima? Soalan yang kelima sangat mudah. Soalan yang kelima, adakah keluarga baru aku ini, adakah keluarga baru aku ini boleh menerima keluarga lama? Adakah keluarga lama ini boleh menerima keluarga yang baru? Boleh? Sebab keluarga kita sudah berkeluarga, betul? Lelaki yang mau berpoligami mesti dah ada keluarga, ada anaknya. Adakah anak ini boleh menerima kehadiran keluarga di sebelah sana? Kalau apatah lagi kalau keluarga di sebelah sana dah ada anak-anaknya juga. Adakah dua keluarga ni boleh dicantumkan? Okey, kalau dua keluarga ni boleh dicantumkan, maka jalan terus. Tapi kalau dua keluarga ni tak boleh nak dicantumkan, maka kita akan ada isu. Kita akan ada dua isu berbeza, nak untuk melayani keluarga pertama dan untuk melayani keluarga yang kedua. So, lelaki yang mahu berpoligami harus memikirkan perkara ini dengan sehalus-halus mungkin. Jangan hanya mengharapkan kepada keindahan yang kononnya macam ikan jenahak tu tadi. Tapi bila dah lama, dah setahun, 2 tahun, maka timbul penyesalan. Keluarlah pula perkataan begini. Keluarlah pula perkataan, kalau aku tahu begini jadinya, aku tidak akan kahwin lagi. Nampak? Sebab itu soalan ini belum tanyakan. Adakah dia boleh menjawab soalan-soalan ini dengan baik?
Tak susah pun. Dan yang last kali apa dia? Last kali adalah, apakah telah cukup ilmu di dada? Tanya balik dengan diri sendiri. Apakah telah cukup ilmu di dada untuk aku menerima cabaran dalam berpoligami tanpa melatah, tanpa tewas dalam jalanan? Nak kena tunjuk, tanya juga dengan diri sendiri. Apakah ilmu itu sudah cukup? Adakah boleh mampu dengan ilmu yang ada ni untuk mententeramkan keadaan? Adakah mampu untuk membuatkan mereka ni terus harmoni, keluarga ni terus harmoni, terus boleh mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, sebab yang paling penting sekali dalam rumah tangga itu, kita nak bawa rumah tangga ini ke jannah, betul? Akhirnya akan pergi ke jannah. Bukan hanya sekadar di dunia. Okey? So kalau misalnya porak-peranda itu berlaku dekat dunia, bagaimana mungkin kita nak ke jannahnya? Sebab pimpinan kita sebagai suami itu dipertikaikan kerana kita gagal untuk membawa keluarga baru dan keluarga lama ini bercantum. So, kalau itu yang impact yang akan berlaku kemudian, balik pada soalan asasnya tu, kenapa perlu berpoligami? Kalau misalnya kita tidak mampu. Berpoligami itu tidak salah. Itu jelas. Poligami itu tidak salah. Tetapi pengurusan dalam poligami itu salah. Apatah lagi, tuan-tuan puan, apatah lagi kalau berlaku scam dalam poligami. Perkahwinan itu berjalan tetapi dengan sebab penipuan. Bukan dengan sebab prosedur yang betul. Prosedurnya ada, cantik sangat. Prosedur itu telah ada, peraturan itu telah ada. Kenapa tidak diikut dengan sebaik-baik mungkin? Kenapa perlu digunakan sindiket? Kenapa perlu ditipu? Proses itu hanya untuk membenarkan perkahwinan itu berlaku. Nampak? Tujuan itu dah salah. Tujuan awal-awal itu dah salah. Okey? Macam orang katakan, matlamat menghalalkan cara, sedangkan cara itu salah. Okey? Boleh-boleh? Sebab itu kita nak kena lihat perkahwinan ini untuk apa sebenarnya. Kita hidup bersama isteri kita, bersama anak kita, untuk apa sebenarnya? Orang datang cerita masalah rumah tangga, kebanyakannya pasal bermadu. Yeah. Mula-mula kata sebab kasih sayang lah, nanti nanti tak adil. Dia mesti sayang isteri kedua lebih. Tapi akhirnya bukan. Akhirnya dia akan melibatkan nafkah, melibatkan banyak isu-isu lain tentang duit selalunya. Contoh, suami tu kaya, kahwin bayar rumah RM5,000, RM10,000, RM15,000. Tapi bila lepas kahwin yang isteri kedua ni, mula dia tarik sikit-sikit. Rumah ni kena bayar half-half ke, rumah ni I dah tak bayar dah ke. Kena adil, dan adil ni bermaksud meletakkan sesuatu sesuai pada tempat. So kalau kita nak main layang-layang ni, right? Kita nak kena naikkan dia, betul? Nak kena naikkan layang-layang. So bila kita naikkan layang-layang, kalau kita tarik dia dengan kuat, maka dia akan putus. Setuju? Kalau kita tarik dia dengan kuat, maka dia akan putus. So apa yang akan dia buat? Kita akan tarik dia dengan perlahan-lahan. Kita akan lepaskan tali supaya dia boleh terbang tinggi, dan kita tarik, kita kawal, terlepas, kita tarik, kawal, lepas, ya, supaya dia boleh terbang tinggi tanpa perlu kita memaksa keadaan. Sebab itu, kalau contohnya scam poligami itu, dia memaksa keadaan, memaksa menyentap tadi itu supaya dapat terbang tinggi, sedangkan tidak sepatutnya kita naikkan layang-layang begitu. Tadi akan putus, rumah tangga akan jadi rosak. So apa sebenarnya yang lelaki itu mahu? Apa sebenarnya yang kita mahu dalam berpoligami? Boleh? Setiap lelaki yang mahu berpoligami kena tanya dengan diri sendiri dan jawab dengan ikhlas, jawab dengan cara kita mengukur baju di badan sendiri. Jangan pula jawab dengan cara boleh kod. Kod itu tak boleh. Sebab apa? Boleh kod itu bermaksud masih lagi ragu-ragu, masih lagi tidak yakin. So better don't, daripada kita terjun ke kelombong dan lemas sendirian. Sekarang ni bukan hanya lemas sendirian, keluarga juga akan lemas. Sebab tu kita ada cerita. Kita tahu bahawa ada kes-kes yang anak ditinggalkan, isteri digantung tidak bertali, kemudian perceraian berlaku, itu ini. Banyak perkara yang negatif. Hanya kenapa? Hanya kerana sekiranya berpoligami itu dengan cara yang salah. Berpoligami tidak salah, cara itu salah. Cara itu perlu diperbetulkan. Maka kahwinlah. Kahwinlah 2-2, 3-3 ataupun 4-4. Tapi jika tidak mampu untuk berlaku adil, maka kahwinlah 1-1. Sebab kita tak mahu rakan-rakan lelaki kita mengambil mudah tentang soal yang ni. Kita tak mahu rakan-rakan kita yang lelaki ini memikirkan tentang perkara yang indah, perkara yang baik, tentang ikan jenahak semata-mata. Kita tak mahu adanya salah tindakan. Kita tidak mahu adanya wanita dan anak-anak
dalam keluarga itu yang terbiar, yang akhirnya menjadi mangsa keadaan hanya kerana rakusnya untuk berpoligami. Okey, impact negatif kita nak ketepikan. Kenapa? Sebab kita semua nak ke syurga Allah, betul? Kita semua nak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau misalnya rakan kita bakal buat salah, maka kita nak kena tegur. Betul? Kita nak kena tegur rakan. Kita tak boleh hanya melihat daripada jauh semata-mata. Tak. So kita nak kena tegur rakan kita agar dia boleh memperbetulkan keadaan dia. So malam ni kita menegur rakan-rakan kita. Kita menegur rakan-rakan kita yang mungkin mahu berpoligami tapi tidak mampu. Yang mungkin mahu berpoligami tapi ada kesulitan, yang mungkin mahu berpoligami tapi ada kekangan. Maka nak memudahkan lagi, kerana kesulitan kekangan ini, maka dia gunakan skema poligami. Hanya untuk berkahwin. Nampak dah salah. Betul-betul kemampuan itu tak ada. Maka nak meneruskan lagi menggunakan sindiket, skema poligami. Na'udzubillah min zalik. Dan lebih malang lagi kalau misalnya yang terlibat dalam skema poligami itu sendiri adalah orang-orang yang dipercayai dalam masyarakat. Na'udzubillah min zalik. Ini yang lebih membahayakan keadaan. Allah berdoakan masing-masing berada dalam keadaan yang baik, sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa berfikir positif. Elakkan daripada kita berfikir perkara yang negatif. Apa-apa juga yang kita nak buat, kita nak kena ada prosesnya, dan proses ni kita nak kena lihat. Jangan hanya berpegang pada matlamat menghalalkan cara, tapi berpeganglah juga kepada cara itu akan membawa pada matlamat yang jauh lebih baik. Cara itu akan membawa pada matlamat ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah jalan yang sebaik-baik mungkin, yang kemudiannya akan membuatkan kita tersenyum lebar, akan membuatkan hati kita tenang dan fikiran kita juga lebih mantap. Kenapa? Sebab kita melalui kehidupan yang baik, dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, dengan tindakan yang juga baik, dengan bual bicara yang juga baik-baik, insyaAllah. Boleh. So, terima kasih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain masa. Saya Muhammad Syahriman bin Idris, rakan memotivasi anda. Dan kita cakap malam ni tentang soal poligami, scam poligami. Sebelum pada kita berpoligami, tanya dulu 6 soalan. Self coaching dengan diri sendiri. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi lain kali. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.